Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan penulisan saya berkenaan dengan kesihatan reproduktif. Okey. Jadi, sebagai pengenalan, kesihatan reproduktif ni adalah kesejahteraan fizikal, mental serta sosial dan bukan hanya ketiadaan penyakit berkaitan dengan proses dan fungsi sistem reproduktif. Iaitu kesihatan reproduktif ni adalah merupakan unit asas produktif dan reproduktif dalam masyarakat. Hal ini penting kerana kesihatan reproduktif ni merupakan keupayaan untuk menjalinkan kehidupan yang seksual yang memuaskan dan selamat serta dapat membuat pilihan yang bertanggungjawab. Okey, seterusnya tentang konsep kesihatan reproduktif. Konsep kesihatan reproduktif ni adalah berkaitan dengan organ pembiakan. Bagi lelaki melibatkan testis, ductus dan juga kelenjar. Manakala bagi perempuan adalah melibatkan ovari dan uterus, iaitu organ pembiakan bagi lelaki dan perempuan. Menurut Ahmad Wazir Aiman, dia berkata bahawa konsep kesihatan reproduktif ni adalah individu mempunyai hak kehidupan seks yang selamat dan memuaskan. Maka individu tidak boleh mempersoalkan cara mereka menggunakan keupayaan sistem reproduktif mereka tersebut. Dan kesihatan reproduktif ni penting sebagai mekanisme untuk mengembangkan zuriat. Genetik akan diturunkan kepada generasi yang seterusnya. Jadi, sistem reproduktif ataupun sistem pembiakan ini hanya boleh berfungsi apabila mencapai umur akhir balik bagi lelaki dan perempuan tersebut ataupun mereka, lelaki dan perempuan, tidak mempunyai sebarang masalah kesihatan berkaitan sistem reproduktif ini. Sebagai info tambahan, kepentingan sistem reproduktif juga adalah untuk menjamin kesejahteraan keluarga. Jadi, sekiranya keluarga tersebut mempunyai masalah tentang sistem reproduktif mereka, kemungkinan zuriat ataupun generasi mereka akan terhenti sampai mereka sahaja. Oleh itu, kesihatan reproduktif ini dapat menjamin kesejahteraan keluarga. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada isu ataupun masalah berkenaan dengan kesihatan reproduktif. Yang pertama adalah tentang masalah kitaran haid. Masalah kitaran haid ni berlaku kepada perempuan apabila sama ada mereka mengalami tanda-tanda haid berpanjangan, tidak datang haid ataupun haid yang kurang. Jadi masalah ini adalah merupakan simptom-simptom awal kepada masalah kesihatan reproduktif mereka. Seterusnya, isu tentang kemandulan ataupun ketidaksuburan yang boleh berlaku kepada lelaki dan perempuan. Dan juga isu tentang penyakit jangkitan kelamin yang disebabkan bakteria, virus dan parasit yang berupaya menyebabkan penyakit kelamin ini dapat merebak apabila seseorang itu melakukan seks. Jadi, isu ataupun masalah kesihatan reproduktif ni akan menyebabkan kepada masalah yang lebih besar. Jadi, objektif penulisan ialah untuk mengenal pasti punca dan tahap kebimbangan masalah reproduktif berdasarkan penyakit, masalah kitaran haid, kemandulan dan juga penyakit jangkitan kelamin. Dan yang kedua adalah untuk membincangkan langkah pencegahan masalah kesihatan reproduktif dari sudut gaya hidup sihat. Okey, tinjauan literatur. Tinjauan literatur ni adalah berkaitan tentang masalah-masalah tersebut, iaitu masalah kitaran haid. Masalah kitaran haid ni merupakan simptom yang biasa bagi penyakit kesihatan reproduktif. Jadi, masalah kitaran haid ni juga merupakan tanda-tanda awal bagi penyakit yang lebih kronik seperti endometriosis, polycystic ovarian syndrome ataupun dikenali sebagai POS, sis dalam rahim dan ovari. Masalah kitaran haid juga berlaku apabila ketidakseimbangan hormon estrogen di dalam badan wanita yang
juga merupakan berpunca daripada berat badan. Dan juga masalah kitaran haid ni sering juga berlaku apabila individu tu mengambil ubat-ubatan seperti anti-anxiety, ubat penyakit kronik, jamu dan sebagainya. Dan masalah kitaran haid ni juga boleh berlaku apabila seseorang itu lahir dengan ketiadaan vagina ataupun rahim. Maka kitaran haid ni akan mempunyai gangguan untuk berfungsi dengan normal. Faktor yang seterusnya ataupun isu masalah seterusnya adalah tentang kemandulan ataupun ketidaksuburan. Penyakit ini boleh berlaku kepada lelaki dan wanita. Dia amat bergantung kepada cara pengambilan makanan bagi individu tersebut, genetik, jangkitan, hormon, pencemaran dan cara mengamalkan hidup yang tidak sihat. Oleh itu, kemandulan dan ketidaksuburan ini boleh berlaku kepada individu tersebut. Selain itu, punca ini juga boleh dikelaskan mengikut jantina bagi lelaki dan perempuan mengikut tahap kesihatan sistem reproduktif mereka. Sama ada bagi lelaki, sama ada individu tersebut mempunyai bilangan sperma yang sikit ataupun sperma yang tidak berkualiti, manakala bagi perempuan, individu tersebut menghidapi POS ataupun sis dalam rahim. Okey, seterusnya adalah berkenaan tentang penyakit jangkitan kelamin. Menurut pakar yang mengulas tentang penyakit jangkitan kelamin ataupun dikenali sebagai Sexual Transmitted Disease (STD) adalah merupakan jangkitan yang mungkin tidak mempunyai sebarang simptom atau tanda-tanda yang boleh diperhatikan sebagai amaran. Maka STD kebiasaannya hanya boleh merebak melalui pendedahan cecair badan yang tercemar. Contohnya adalah seperti darah, air mani dan juga lendir faraj. Lagi, STD ni adalah merupakan akan memberi beban kepada kesihatan diri dalam jangka yang panjang. Okey, menurut statistik bahawa mengatakan kadar jangkitan semakin meningkat dalam kalangan remaja yang berumur 16 hingga 24 tahun. Hal ini disebabkan kerana pendedahan awal terhadap pengamalan seks dan juga seks yang bebas. STD juga pernah diklasifikasikan sebagai endemik seperti HIV dalam negara Malaysia sendiri, yang kebanyakan yang berlaku dalam kalangan komuniti lelaki homoseksual, transgender dan juga pekerja seks serta perkongsian jarum secara berbahaya. Dan seterusnya kita tengok pula kepada cadangan penyelesaian berdasarkan amalan gaya hidup sihat. Yang pertama adalah tentang mengenai amalan pemakanan yang sihat. Amalan pemakanan yang sihat ni dapat membantu mencegah diri daripada masalah kesihatan reproduktif, khususnya masalah kitaran haid yang berlaku apabila berat badan tidak normal. Pemakanan yang sihat ni adalah pengambilan makanan yang cukup nutrisi dan diambil dalam kadar yang sesuai mengikut kadar metabolisme yang diperlukan oleh individu. Jadi, amalan ini mestilah tidak mengambil bahan makanan yang memudaratkan seperti arak dan juga penyalahgunaan dadah kerana akan menyebabkan masalah kepada kesihatan. Tambahan lagi, mengambil makanan berlebihan juga menjadi penyebab kepada masalah sindrom polisistik ovari atau dikenali sebagai POS. Tetapi masalah POS ni dapat diatasi sekiranya berlaku penurunan berat badan ke arah yang lebih sihat. Fakta bahawa kehadiran tisu adipos putih yang berlebihan dalam badan juga akan menyebabkan pengurangan hormon seksual seiring dengan pertambahan nilai BMI seseorang. Jadi, individu yang tidak menjaga pemakanan akan mengalami gangguan kesihatan reproduktif yang membimbangkan. Pakar juga berpendapat bahawa pemakanan yang boleh membantu dalam mengawal paras gula darah, tekanan darah dan juga kolesterol akan menyebabkan diri terhindar daripada komplikasi penyakit. Pemakanan yang seimbang dan teratur juga mempengaruhi penurunan berat badan individu dan individu amat disarankan untuk mengambil makanan yang rendah kalori seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan juga kekacang.
berbanding makanan yang diproses. Okey, yang seterusnya adalah mengenai bersenam. Bersenam pada asasnya untuk meningkatkan pergerakan badan, menaikkan kadar nadi dan juga melibatkan regangan sendi dalam satu tempoh masa. Sekurang-kurangnya kita perlu bersenam selama 30 minit dan 3 kali seminggu. Okey, kebaikan bersenam ni dapat membantu badan mengagihkan keperluan nutrisi lebih efisien ke bahagian tertentu mengikut keperluan serta mengurangkan berat badan. Kajian menunjukkan lelaki yang berlebihan berat badan mempunyai paraf testosteron 24% lebih rendah berbanding lelaki biasa. Maka, implikasi obesiti terhadap kesuburan wanita juga turut mempengaruhi hasil kejayaan pasangan melalui rawatan bayi tabung uji ataupun dikenali sebagai IVF. Oleh itu, bersenam dapat menurunkan berat badan. Selain itu adalah penjagaan berat badan ataupun berat badan yang terlalu kurang akan menyebabkan amenorrhea iaitu haid kurang. Individu tu mestilah mengubah suai program senaman tersebut sendiri dengan memberi perhatian kepada pengambilan diet dan juga penjagaan berat badan. Bersenam juga dapat menyumbang kepada kesuburan individu. Hal ini disokong oleh pakar iaitu Dr. Farah Leong menyatakan bahawa senaman turut membantu dalam menyeimbangkan hormon dalam badan dan meningkatkan pengaliran darah ke bahagian pembiakan manusia supaya berfungsi dengan baik. Okey, faktor yang ketiga adalah kurangkan stres dan rehat yang secukupnya. Stres adalah bahagian utama yang menyebabkan masalah kesihatan reproduktif, yang mana tekanan berlaku disebabkan tekanan sosial, ujian, diagnosis, rawatan, kegagalan memenuhi keinginan dan juga ekonomi. Okey, jadi sekiranya stres yang berlebihan akan menyebabkan gangguan kepada kitaran haid. Itu punca kepada masalah kesihatan reproduktif bagi wanita serta ketidaksuburan bagi lelaki apabila stres. Oleh itu, cara untuk mencegah masalah kesihatan reproduktif adalah untuk mendapatkan rehat dan tidur yang secukupnya. Kebaikan tidur yang efisien menyebabkan otak akan menghasilkan hormon yang menggalakkan pertumbuhan dan penjanaan semula kepada tisu tersebut dan membaiki pembuluh darah. Hormon tersebut akan meningkatkan sel darah merah dan mewujudkan lebih banyak sel darah putih dalam membantu melawan virus dan bakteria. Selain itu, apabila rehat yang cukup, sistem imunisasi kita juga bergantung akan membantu tubuh badan untuk pulih daripada jangkitan penyakit dan sebagainya. Oleh itu, dapatkan rehat yang secukupnya dan kurangkan stres. Dan akhir sekali adalah pemeriksaan rutin, iaitu pemeriksaan kesihatan secara rutin atau berkala perlu dipraktikkan bagi memastikan semua organ dalaman dapat berfungsi dengan elok. Melalui cara ini juga penyakit kesihatan dapat dikesan dari peringkat awal agar langkah pemulihan dapat dilakukan dengan segera. Sebagai contoh, pengenalpastian punca-punca penyakit kelamin juga amat penting supaya rawatan yang berkesan dapat diberikan. Pemeriksaan berkala juga dapat mengurangkan risiko daripada masalah kesihatan yang lebih teruk seperti masalah kitaran haid dan juga yang merupakan simptom utama kepada masalah kesihatan reproduktif yang lebih kronik seperti endometrium, POS dan sebagainya. Jadi, individu mestilah bersikap tidak segan untuk bertanya doktor semasa pemeriksaan kesihatan walaupun melibatkan bahagian sulit anggota badan semasa pemeriksaan kesihatan. Okey, jadi kesimpulannya adalah masyarakat perlu peka terhadap masalah kesihatan reproduktif kerana masalah kesihatan reproduktif ni tidak menunjukkan banyak simptom dan perlu ditangani dari awal. Yang kedua adalah setiap individu mestilah berusaha mengekalkan kesihatan diri melalui gaya hidup sihat seperti amalan pemakanan, senaman dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah pencegahan awal perlu dilakukan bagi mengelakkan masalah kesihatan reproduktif yang lebih kronik. Sekian dulu daripada saya. Terima kasih.